Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah kita rehat sekejap dan dengan masa yang ringkas kita kongsi bersama beberapa perkara yang mungkin memberi manfaat pada kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berada di rumah Allah dan kita datang ke sini kerana kita nak beribadah. Ibadah di dalam agama ini, inti kandungannya, asasnya ialah al-hub wal-dhul wal-khudu'. Ibadah itu unsurnya ialah cinta. Ibadah itu unsurnya juga ialah merasa hina diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang beribadah dalam keadaan dia tak sayang Allah, tak cinta Allah, dia marah ke Allah, na'udzubillah, dia tak akan merasai nikmat dia beribadah. Misalnya orang yang kalaulah ada lah, aku ni bukan nak semayang sangat, tapi tak semayang dia Allah hukum pula, dia tidak akan menikmati ibadah pasal dia tidak ada hub, cinta. Dan cinta saja tidak mencukupi, kerana kita dengan zat yang maha tinggi Allah Azza wa Jal, Tuhan kita, dia kena ada khudu' wa zul, kena ada rendah diri, hina diri di hadapan Tuhan. Apabila manusia menggabungkan cinta dan hina diri dia di hadapan Allah, maka dia sedang melakukan ibadah. Kalau dia tidak rendah diri, dia mungkin banyak ibadah tetapi dia tidak menjadi hamba dalam erti kata yang Allah kehendaki. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia menyebut bahawasanya di kalangan salaf ada yang menyebut qad ya'malul 'abdu az-zamba fayudkhala bihi al-jannah. Boleh jadi satu hamba itu dia buat dosa, dengan dosa tu dia dimasukkan ke dalam syurga. Wa qad ya'malul hasanah fayudkhala biha an-nar. Boleh jadi yang lain pula, dia buat kebaikan tapi dengan sebab kebaikan itu dia masuk neraka. Macam mana itu? Sebabnya ialah kerana kata Al-Imam Ibn Qayyim, kerana kadangkala dosa yang al-ma'siyah al-muqtarinah bit-taubah atau al-muqtaranah bit-taubah, maksiat yang diikat dengan taubat itu lebih baik daripada ketaatan-ketaatan yang mana terkandung di dalamnya kesombongan terhadap Tuhan. Bila kita faham ini, kita akan faham apa yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahabakumullah wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Nabi kata, kalaulah kamu tak buat dosa,
lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kamu. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan bawa dengan satu kaum yuznibun, yang mana mereka akan buat dosa. Fayastaghfirun Allah, kemudian mereka akan minta ampun ke Allah. Fayaghfirullahu lahum, kemudian Allah akan ampun mereka. Kata Nabi, kalau kamu tak buat dosa, Allah buang kamu. Siapa pula? Tak buat dosa lah bagus. Takkan kita nak buat dosa? Sebabnya ialah, kalau kamu ni menjadi makhluk yang tak buat dosa, sehingga kamu sombong dengan dosa, kamu rasa kamu perfect. Aku bukan ada buat dosa apa, hampa yang buat dosa. Ibadah yang diikat, ibadah yang berkait dengan sombong, Tuhan tak mau. Tuhan kata lebih baik orang yang buat dosa kemudian rasa hina diri pada Allah, kemudian minta ampun pada Allah. Maka maksud salafus salih itu ialah, kalaulah kerana satu dosa itulah, kadang-kadang kerana satu dosa manusia itu dia rasa menyesal, fikir dosa dia, maka timbul rendah diri dia, hina diri dia, bersalah dia di depan Tuhan. Ingat dia akan dosa itu sentiasa dalam diri dia, lalu dia beristighfar, dia minta ampun pada Allah. Allah masukkan dia dalam syurga disebabkan hal itu. Dengan itu kita faham hadis seperti cerita pelacur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, pelacur yang diampunkan oleh Allah kerana bagi minum anjing. Logiknya, bagi minum anjing apa sangat, lebih baik bagi pisang kat orang masjid. Orang masjid main masjid, bagi makan tentu masuk syurga, dibandingkan pelacur yang bagi pada anjing. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim, perbuatan itu dibuat dalam keadaan merendah diri, hina diri di hadapan Allah, rasa bersalah di hadapan Allah, itu lebih Allah sayang daripada seorang yang salat tapi rasa sombong di depan Tuhan. Maka kadang-kala ahli maksiat masuk syurga sebab apabila dia kenang diri dia yang penuh dengan dosa, bukan maksiat itu yang memasukkan dia dalam syurga, tapi taubat dia. Bila dia kenang dia berdosa, dia rendah diri, dia taubat ke Allah, dia rasa bersalah, Allah ampunkan dia. Dan mungkin ahli ibadah tapi sombong, dia rasa dia tak salah, dia rasa dia tak berdosa, dia baluti perasaan dia dengan sombong. Aku bukan ahli maksiat, hampa ahli maksiat, aku bukan dok buat dosa. Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum, siapa yang kata binasa orang lain, dia dahulu yang binasa. Sebab itu ini adalah titik yang paling penting bagi orang yang berdakwah, bagi orang yang beribadah. Bukan soal pergerakan seorang itu ibadah di masjid ataupun bersendirian, tapi soal merasai rendah diri dia di hadapan Tuhan, bahwasanya sentiasa merasakan dia memerlukan Allah dan dia bersalah di hadapan Allah. Allah paling gembira dengan orang taubat. Allah gembira dengan orang taubat. Nabi kata, Allahu ashaddu farhan bi taubatil abd hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi fil ardi falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu
allati iz huwa biha qa'imatun 'indahu fa akhadha bi khidamiha wa qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah, kata Nabi. Nabi kata Allah suka kepada taubat hambanya lebih daripada ketika mana dia bertaubat, lebih daripada seseorang kamu yang berada di atas kenderaannya, kudanya ataupun untanya, yang duduk di biardin falah, yang berada di bumi lapang. Falah ni kosong. Sebab tu kita azan tu hayya 'alal falah. Ha. Kalau hayya 'alal falah, sila ke tempat kosong lah. Yang berada di bumi yang kosong, yang padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu, lari kenderaan, lari kuda tu. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di atas kenderaan tu lah makanan minuman dia. Tuan-tuan siapa yang pernah pergi negeri Arab yang lalu padang pasir, dia tahu padang pasir ni kalau kita jatuh di tengah padang pasir, orang tahu kita tengah padang pasir, tak ada kenderaan, mati lah. Dia bukan kau berjalan kaki 2 kilometer jumpa dah, sesayup mata ratus kilometer, berpuluh kilometer, tak tahu arah dia. Dia kata haiwan dia tu pergi, dia pun kecewa, putus asa. Dia pergi tengok ada satu pokok, dia pergi tidur bawah pokok tu, bersandar baring bawah pokok tu. Qad aisa min rahilatihi, dia pun dah putus asa dah, tak ada lah aku ni, tunggu masa nak mati, makan tak ada, minum tak ada. Nabi kata fabainama huwa kadzalik, dalam keadaan begitu, fa idza huwa biha, tiba-tiba binatang tu datang balik, qa'imatun 'indahu, duduk di sisi dia, duduk tepi dia. Dia tengok kuda dia mari, fa akhadha bi khidamiha, dia pergi pegang tali kuda tu. Wa qala min shiddatil farah, kemudian dia pun kata kerana gembira, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Nabi kata akhta'a min shiddatil farah, silap cakap kerana seronok sangat. Sebab tu hadis ni diambil manfaat oleh para ulama dalam akidah, menyatakan kalau tersilap cakap dalam akidah ni, tersilap tak menjadi kufur. Tapi terlalu gembira sampai boleh silap, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Bukan dia nak kata macam tu, tetapi kerana terlalu gembira. Nabi kata, tuan-tuan apa mungkin tak pernah tengok keadaan orang yang kadang nak dijatuhkan hukuman mati. Di Saudi pun ada bawa pi nak dihukum mati, nak dihukum pancung, tiba-tiba sampai di situ wali darah kata tak apalah, kami maaf. Allah tak sangka sama lah juga satu orang dalam satu masalah yang besar, tiba-tiba orang dadak selesai. Saya baru ni ada orang pihak penjara ziarah saya, dia cerita ada orang yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana satu, dia bertugas, dia pukul satu orang, mati orang tu, jatuh hukuman. Saya pergi penjara tu masa melawat hak pertama tu, dia ada lagi.
Lepas pada tu, cara balik macam mana? Lepas. Dah 6 tahun dah duduk dalam tu. Tapi tak sangka punya gembira. Kerana terlalu gembira, orang boleh silap cakap. Nabi kata Allah lebih gembira dengan hamba yang bertaubat tu, lebih daripada tu. Padahal kita ni gembira sebab ada manfaat. Tuhan kalau kita tak bertaubat pun, Tuhan bukan rugi pun. Ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla suka kita bertaubat? Sebab Dia penyayang, Dia pengasih, Dia tak menghukum kita. Petang tadi One Center ni buat dengan mu'alaf. Ada yang baru masuk Islam 5 tahun, 2 tahun. Orang-orang yang macam tu kadang-kadang dari satu sudut lambat dia masuk Islam, tapi satu sudut Allah sayang kat dia pada saat itu lebih daripada yang lain. Demikianlah ahli maksiat. Sebab itu bila kita tengok orang buat maksiat, kita kata maksiat tu salah, tapi kita tak hukum dia ahli neraka ke syurga. Maksiat membawa ke dalam neraka, betul. Fulan masuk neraka ke tak? Bukan urusan kita. Dia tak mati lagi, kita tak tahu. Mari-mari setahun, mari sebulan, dia taubat, mungkin jadi lebih baik daripada kita. Sebab itu balik pada tajuk kita, setiap kali ibadah kita mencari makna ibadah. Kita bangun tengah malam, kita baca Quran ke, kita akan hilang lazat ibadah ini atau nikmat ibadah ini apabila tidak mendalamnya rasa cinta dan tak mendalamnya rasa rendah diri kita pada Allah. Sebab tu bila kita mari masjid pun kita rendah diri. Nak masuk masjid pun kita tahu bukan dengan kita tak masuk syurga dengan ibadat kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Cuma rahmat Allah itu, aina rahmatullah? Ditanya pada Salamah bin Dinar, kata, dia jawab pula, wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Tapi semua dengan rahmat Allah. Nak masuk tadi kita sebut Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, tolong buka untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Marilah pada bulan Ramadan ini, ada beberapa hari lagi, kita mendalamkan dalam diri kita masing-masing makna rasa rendah diri dengan Allah masa kita solat, rendah diri pada Allah masa kita sedekah. Terutama orang yang bersedekah, macam mana dia nak sedekah dalam keadaan dia menginsafi, Allah, aku bagi macam mana pun, ya Allah dok bagi kat aku ni banyak dah. Dengan orang yang bagi kadang-kadang, kalau aku tak bagi, tak ada. Sebab tu kadang-kadang RM10 yang diberi dengan rasa rendah diri pada Allah lebih baik daripada 10,000 yang diberi dengan rasa sombong kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makna ni pada kita. Saya cakap pandai lah, tapi belum tentu dapat buat hal itu, kerana hal ini hanya Allah yang tahu. Mana hamba dia yang cinta pada dia, mana hamba dia yang dalam diri dia merendah diri dia pada Tuhan. Kadang-kadang orang kita tengok jalan tunduk rendah diri, tapi dalam diri dia sombong. Tapi kadang-kadang orang kita tengok jalan biasa, tapi dia rendah diri dengan Tuhan. Di depan Tuhan dia ibadat minta ampun dia pada Tuhan, rasa bersalah dia sentiasa dengan Tuhan, di atas rezeki yang Allah bagi, di atas kesihatan yang Allah kurniakan, di atas dosa yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.